dan kelihatan di situ jenazah telah pun dibawa ke perkarangan dan saya akan bersama dengan wartawan Aziati Ahmad yang ketika ini berada di Masjid Negara. Aziati, adakah anda dapat dengar suara saya, Aziati? Ya. Mungkin Aziati boleh teruskan laporan, Aziati. Jadi jenazah Allahyarham. Okey, sekarang jenazah Allahyarham Tan Sri Dr. Jamaluddin Jarjis baru saja disolatkan dan sedang diusung ke pusara makam pahlawan di sini dan kelihatan keranda jenazah sedang dalam proses diturunkan ke liang lahat dan hampir saya rasa sekarang lebih daripada 200 orang hadir dan bersama-sama memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Dan antara barisan kehormat yang hadir adalah Perdana Menteri dan isteri Datuk Syahidan Kasim, Datuk Sri Syarizat Jalil, Datuk Sri Ahmad Syabarici dan ramai lagi. Jadi seperti yang kita dapat lihat sekarang, proses menurunkan jenazah ke liang lahat sedang dilakukan. Dan juga buat pengetahuan Rizal, cuaca sekarang ni hujan renyai-renyai bagai mengiringi urusan pengebumian menteri yang banyak berjasa kepada negara ini. Dan kelihatan juga di kaca TV ketika ini adalah Puan Sri Dr. Kalsum Ismail serta 3 anak ataupun kelihatan di situ 2 anak, seorang perempuan dan seorang lelaki, anak kepada Allahyarham Tan Sri Dr. Jamaluddin Jarjis dan juga Puan Sri Dr. Kalsum Ismail. Jaga. Okey. Label sekejap. Okey. Down slow. Okey, standby. Letak. Tan Sri Dr. Jamaluddin Jarjis yang terkorban dalam nahas helikopter di kampung di Semenyih dekat sini petang semalam adalah seorang insan yang memiliki pelbagai bakat istimewa. Anggota Parlimen Rompin itu yang akan mencapai usia 64 tahun pada 25 Mei ini memulakan dunia kerjayanya dengan menjadi tenaga pengajar di Universiti Teknologi Malaysia UTM pada 1974 selepas memperoleh ijazah sarjana muda sains kelas pertama dalam jurusan kejuruteraan elektrik dari University of Manchester, United Kingdom. 2 tahun kemudian, Allahyarham memperoleh ijazah sarjana sains dalam bidang kejuruteraan elektrik dari University of Manitoba, Kanada. Pada 1980, beliau menamatkan pengajian Doktor Falsafah dalam bidang kejuruteraan elektrik sistem kuasa dari University of McGill, Kanada. Selepas 6 tahun menabur bakti dalam bidang akademik, pada 1981, beliau berundur untuk menubuhkan sebuah firma perunding yang membuat pengkhususan dalam bidang kejuruteraan elektrik dan mekanikal dikenali sebagai J&A Associates. Pada 1986, beliau membeli EPE Power Corporation Berhad dan menyandang jawatan naib pengerusi eksekutifnya sebelum berundur pada 3 Ogos 2000. Sehari sebelum beliau dilantik sebagai Timbalan Pengurusi Tenaga Nasional Berhad dan selepas itu dilantik sebagai Pengurusi TNB pada September 2000. Dalam arena politik, Allahyarham memulakan langkahnya dengan menjadi anggota UMNO Kampung Mangkasa di Pekan pada 1980 dan menyandang jawatan Ketua Pemuda 5 tahun kemudian. Beliau dipilih sebagai Ketua Pemuda UMNO Pekan dan pada 1988 sebagai Naib Ketua Pemuda UMNO Pahang dan anggota Exco Pemuda UMNO. Beliau juga dipilih sebagai anggota Majlis Tertinggi UMNO pada Penggal 2008-2011. Kali pertama, Allahyarham yang juga pengurusi program perumahan Satu Malaysia Prima bertanding sebagai calon ialah pada pilihan raya umum 1990 bagi kerusi Parlimen Rompin. Dan Allahyarham kekal sebagai anggota Parlimen Rompin bagi penggal ke-6 setelah mengalahkan calon PAS pada pilihan raya Mei 2013. Allahyarham berundur daripada TNB pada November 2002 setelah dilantik sebagai Menteri Kewangan kedua dalam pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad dan 2 tahun kemudian Allahyarham dilantik sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna dalam rombakan Kabinet pertama Tun Abdullah Ahmad Badawi pada Januari 2004.
2 bulan kemudian, Allahyarham dilantik sebagai Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi serta diberi tanggungjawab untuk menjayakan program angkasawan negara bagi menghantar rakyat Malaysia ke stesen angkasa lepas dengan kapal angkasa Soyuz TMA-11. Program tersebut adalah program perjanjian timbal balas kerajaan dengan kerajaan Malaysia dan juga Persekutuan Rusia melalui pembelian jet pejuang Sukhoi untuk tentera udara diraja Malaysia. Pada 2009, Allahyarham dilantik sebagai Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat bertaraf menteri. Ketika menyandang jawatan itu, Allahyarham memanfaatkan teknologi terkini untuk mendekatkan diri dengan penduduk di kawasan parlimen di Rompin. Dan Allahyarham turut dipuji atas usaha gigih untuk meningkatkan hubungan antara Malaysia dan Amerika Syarikat, dan kemuncaknya adalah lawatan Presiden Amerika Barack Obama ke Malaysia tahun lepas. Allahyarham yang dilahirkan di Pekan Pahang pada 1951 meninggalkan seorang isteri, Puan Sri Dr. Kalsum Ismail serta 3 anak iaitu 2 perempuan dan seorang lelaki. Dan visual yang kami bawakan ketika ini adalah visual secara langsung dari Makam Pahlawan di Masjid Negara, di mana pengkebumian Allahyarham Tan Sri Jamaluddin Jarjis sedang berlangsung. Dan kami akan berikan anda visual dan juga audio secara langsung daripada Makam Pahlawan. Dan saya akan bacakan sedikit lagi profil berkenaan dengan Allahyarham Tan Sri Dr. Jamaluddin Jarjis. Allahyarham yang terkorban bersama dengan 5 lain dalam nahas helikopter di Semenyih adalah tokoh yang amat tekun memperjuangkan kepentingan Malaysia melalui kesungguhannya dalam usaha meningkatkan hubungan antara negara ini dengan Amerika Syarikat. Dan Duta Besar Amerika Syarikat di Malaysia berkata komitmen dan dedikasi tersebut yang tidak pernah luntur itu akan dikenang selama-lamanya. Dan menurut Duta Besar Amerika Syarikat ke Malaysia, Joseph Yan, hubungan dua hal yang begitu kukuh antara Malaysia dan juga Amerika sebahagian besarnya adalah hasil daripada kreativiti dan kegigihan dan wawasan beliau. Kenyataan tersebut diberikan dalam ucapan takziah kedutaan itu yang disiarkan dalam laman web Kedutaan Amerika. Laman itu juga menyiarkan sekeping gambar yang menunjukkan Presiden Barack Obama dan juga Allahyarham dengan kaption Presiden Obama bersama Tan Sri Jamaluddin Jarjis bekas Duta Malaysia ke Amerika. Dan Duta Besar Amerika di Malaysia juga mengucapkan takziah kepada keluarga dan juga sahabat handai yang penumpang yang terkorban dalam nahas itu.
Dan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Amerika Syarikat meningkat ke tahap lebih tinggi pada tahun-tahun kebelakangan ini dan perkembangan positif ini boleh dikaitkan dengan usaha yang dilakukan oleh Tan Sri Allahyarham Tan Sri Jamaluddin Jarjis. Dan sejak menjadi duta besar Malaysia ke Amerika Syarikat bermula pada 4 November 2009, Allahyarham bekerja tanpa mengenal erti penat dalam usaha mempromosikan kepentingan Malaysia dalam koridor kuasa di Washington dan melewati sempadannya. Allahyarham terkorban bersama 5 yang lain apabila helikopter AS365N2 Dofon terhempas di Jalan Sungai Lalang, Kampung Pasir Baru Semenyih, kira-kira 40 km dari Kuala Lumpur. Dan pada jam 2.30 petang tadi, kita saksikan pengkebumian Allahyarham Datuk Seri Azlin Alias, Ketua Setiausaha kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan pemergian anggota Parlimen Rompin Allahyarham merupakan satu kehilangan besar dalam Sukan Berkuda Negara menurut Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin. Dan menurut kenyataan daripada Menteri Belia dan Sukan, menurutnya Allahyarham yang juga Presiden Persatuan Equestrian Malaysia sejak 2001 telah memberikan banyak sumbangan bermakna dalam Sukan Berkuda Negara, termasuk penganjuran kejohanan berkuda bagi kategori show jumping dan endurance bertaraf antarabangsa. Dan ketika ini belum ada sebarang pengesahan berkaitan letupan di udara melibatkan helikopter malang yang terhempas di Semenyih petang semalam, sebagaimana yang dilaporkan beberapa media. Dan menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai, siasatan awal masih berjalan dan selagi siasatan belum selesai, kabar angin mengenai letupan itu dianggap tidak benar, dan itu adalah perkembangan terbaru yang dikatakan ataupun diberikan kepada pemberita selepas Datuk Seri Liau Tiong Lai mengadakan lawatan dan juga memberikan penghormatan terakhir kepada anggota Parlimen Rompin Allahyarham Tan Sri Dr. Jamaluddin Jarjis di The Mines pada hari ini. Allahyarham yang juga pengurusi Perbadanan Prima Malaysia bersama 5 yang lain terkorban dalam nahas tersebut. Allahyarham dijadualkan tiba di Subang daripada Kuantan selepas menghadiri perkahwinan anak Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak.